Malam ni saya nak bicara tentang tajuknya aksesori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa aksesori ni? Iaitu antaranya adalah minyak wangi. Ya, minyak wangi. Jadi kita nak bicara apa kelebihan kalau kita pakai minyak wangi. Okey, insya-Allah kita ada setengah jam je untuk bicara tentang ini. Kalau tak sempat kita sambung bulan depan. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal Syahnya Nazir serta Amjadun Kuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya yang sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya-Allah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan dikira sebagai ibadah yang akan memberatkan derajat iman kita, dan seterusnya kita layak untuk memberi syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin. Apa khabar tuan-tuan? Ini kuliah pertama saya selepas PKP ya. PKP 6 bulan dah saya tak berkuliah. Rasa macam terkejut sikit. Masjid yang tersegam indah dulu penuh dengan jemaah sampai di hujung sana. Tapi oleh kerana PKP ni, walaupun masjid dah dibuka, macam suram lagi kan, macam suram lagi. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kita segera keluar daripada pandemik wabak COVID-19 insya-Allah, dan masjid kita kembali macam sebelum itu insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita lebih mensyukuri ya, nikmat aman yang telah Allah berikan kepada kita sebelum ini insya-Allah. Okey, pada pertemuan kita lepas ni, pengajian kita dalam kuliah maghrib ni saya bawakan tentang rasional sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perbahasan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Walaupun di masjid ni dah ada pengajian Syama'il Muhammadiyah, tapi saya bawa dalam konteks yang lain, iaitu kita bicara tentang rasional, kita bicara tentang apa hikmah yang tersembunyi di sebalik amalan sunnah Nabi SAW. Pertama, kita bicara tentang hikmah dari sudut sains, apa yang kita dapat kalau kita laksanakan amalan sunnah Nabi SAW dari sudut sains kesihatan, dari sudut psikologi, dan juga kita bicara tentang rasional dari sudut akhlak, dari sudut akhlak dan adab yang kita dapat daripada amalan Nabi SAW. Kita dah bicara yang lepas tentang waktu tidur Nabi SAW. Nabi tidur awal malam. Kata Aisyah bila ditanya oleh Al-Aswad bin Yazid radhiyallahu an, kata Aisyah, kana yanamu awwal al-lail. Nabi tidur awal malam. Berarti selepas daripada solat Isyak, Nabi dah tidur dah. Okey. Kemudian Nabi bangkit 1/2 malam, ataupun sedikit sebelum 1/2 malam, ataupun sedikit selepas 1/2 malam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Itu kita bicara dah. Amalan-amalan dia pertama sekali adalah Nabi apa? Nabi beruduk sebelum tidur. Hadis daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, kata Nabi SAW, bila salah seorang daripada kalian ingin mendatangi tempat tidurnya, maka hendaklah dia beruduk seumpama uduk orang yang ingin mendirikan solat. Apa manfaat sains kita dapat? Kebersihan. Kebersihan ialah bawa balik daripada pasar malam, tak basuh kaki, tak basuh tangan, apa semua, debu masuk dalam lubang hidung, berdebu kepala kita sebab kita tak pakai kopiah. Jadi sebelum tidur, basuh, ambil uduk, basuh kepala, masukkan air dalam hidung, komo-komo basuh kaki. Itu adalah untuk kebersihan. Tapi rupanya dari sudut manfaat akhlak yang kita dapat adalah malaikat jaga kita sampai pagi. Kita akan terhindar daripada gangguan syaitan. Sebab itu banyak kita bicara tentang tu kan. Kemudian doa yang Nabi buat, apa doanya. Jadi hari ni ataupun malam ni saya nak bicara tentang tajuknya aksesori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa aksesori ni? Iaitu antaranya adalah minyak wangi. Minyak wangi. Jadi kita nak bicara apa kelebihan kalau kita pakai minyak wangi. Okay, insyaAllah kita ada setengah jam je
untuk bicara tentang ini. Kalau tak sempat kita sambung bulan depan. Okay. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la turad al-wasaidu wad-duhnu wal-laban. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ni hadis hasan. Hadis hasan ni hadis sahih. Daripada Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Sebab dua-duanya radhiyallahu anhu. Ayahnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bila dua orang radhiyallahu anhuma. Tak semua sahabat dapat macam tu. Tak semua sahabat dapat radhiyallahu anhuma sebab anak dia mungkin tak radhiyallahu anhu ataupun bapaknya tak radhiyallahu anhu. Tapi berbeza Sayyidina Umar dan anaknya Abdullah bin Umar, ataupun gelaran yang popular adalah Ibnu Umar, dia anhuma, dua orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun la turad, tiga perkara jangan kamu tolak. Tiga perkara jangan kamu tolak. Yang pertama, al-wasaidu, bantal. Al-wasaidu, bantal. Wisadah. Wasaidu ni dia plural dia. Kalau satu dipanggil wisada. Jadi jangan tolak bantal. Kenapa Rupa-rupanya bantal ini, kalau kita tahu masyarakat Arab ni, dia tak ada sofa macam kita. Ni zaman Nabi SAW lah. Dia hanya adalah hamparan nipis yang diletakkan di dinding-dinding, dinding macam style Arab tu. Dan yang memisahkan antara tetamu dengan tetamu tu adalah bantal bulat. Bantal bulat untuk dia berehat macam ni. Sebab itu nanti kita bincang tentang cara Nabi bersandar dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi bersandar pada sisi kiri Nabi SAW. Bantal tu letak pada sisi kiri. Apa rasionalnya? Antaranya adalah tangan kanan ni lebih banyak digunakan berbanding tangan kiri. Satu. Dan Nabi SAW kalau nak apa-apa, Nabi akan mendahulukan tangan kanan dalam perkara yang baik dan tangan kiri untuk perkara yang tak baik. Itu memang macam tu. Jadi kalau Nabi bersandar pada tangan kanan, jadi tangan kanan ni tak boleh nak guna. Jadi banyak akan guna tangan kiri, mungkin nak menyapa kawan ataupun nak menunjukkan sesuatu. Sebab Nabi SAW kalau disebut tunjuk dalam hadis, Nabi nak menunjuk sesuatu bukan Nabi gunakan ibu jarinya, jari telunjuknya. Ataupun orang Melayu kita tunjuk dengan ibu jari, tak. Nabi SAW kalau menunjuk sesuatu, Nabi menunjukkan dengan seluruh tapak tangannya. Maksudnya Nabi akan tunjuk macam ni, tolong ambilkan air tu, tolong semua, bukan jari telunjuk, bukan ibu jari. Nabi seluruh tapak tangannya dia buat petunjuk. Jadi kalau Nabi bersandar pada sisi kiri Nabi SAW, dia sisi kanan Nabi SAW, dia akan membataskan pergerakan tangan kanannya. Mungkin Nabi akan banyak tangan kiri. Sedangkan tangan kiri ini untuk perkara yang tak baik, tangan kanan untuk semua perkara yang baik. Dan Nabi akan berusaha sedaya upaya untuk mendahulukan yang kanan dalam semua perkara yang baik. Sebab itu Nabi bersandar pada sisi kiri. Nabi nak gunakan tangan kanan ni banyak. Okey. Itu pertama. Bantal ni kenapa jangan tolak? Rupa-rupanya bantal ini adalah salah satu cara tuan rumah nak memuliakan tetamunya. Nak memuliakan tetamunya. Sebab itu dia beri bantal untuk memberikan keselesaan. Masyarakat kita lebih dahsyat daripada bantal lagi. Apa dia? Masyarakat kita kata tidur sinilah. Itu lagi hebat daripada sunnah Nabi SAW. Tidur sinilah. Sebab itu masyarakat Melayu kita memang suka terima tetamu. Masyarakat Melayu kita memang suka terima tetamu, suka buat kenduri. Buat kenduri kesyukuran, nama ada kenduri tolak balak, apa lagi kenduri anak nak masuk universiti, kenduri anak nak SPM, kenduri pindah rumah, kenduri, semua kenduri. Sebab masyarakat kita suka terima tetamu. Tak apa, bagus, alhamdulillah. Nabi sebut dalam hadis, la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, falyukrimu dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi kita dapat pahala besar bila kita memuliakan tetamu. Sebab itu bantal ni adalah salah satu cara tuan rumah nak memuliakan tetamunya. Sebab itu jangan tolak. Sebab
dia dah berusaha untuk memuliakan kita. Jadi kita kena raikan dia, kita kena appreciate, kita kena hargai dia. Ambil bantal tu walaupun kita tak guna, peluk ke, bawa sandar ke, nampak jadi itu sebab Nabi kata jangan tolak bantal, jangan tolak bantal. Yang kedua, aduh ni dia minyak wangi. Jadi Nabi kata ada 3 perkara jangan kamu tolak. Pertama bantal, yang kedua minyak wangi. Kenapa Nabi Allahumma salli melarang kita daripada menolak minyak wangi? Hadis daripada, kalau kita rujuk Abi Uthman An-Nahdi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'tiya ahadukum ar-rayhan fala yarudduhu fa innahu kharaja minal jannah. Yang pertama sekali, kelebihan minyak wangi, kenapa Nabi tak galakkan untuk kita tolak? Sebab hadis daripada Abu Uthman An-Nahdi berkata, hadis ni hadis sahih Tirmizi dan Abi Daud. Rasulullah SAW bersabda, bila diberikan kepada kamu ar-rayhan ni minyak wangi lah, ar-rayhan minyak wangi, fala yarudduhu, jangan kamu tolaknya, fala yaruddahu, jangan kamu tolaknya, fa innahu kharaja minal jannah, sebab bau yang wangi ini keluar daripada syurga. Bau yang wangi ini keluar daripada syurga. Maksudnya wangi-wangian ni semuanya asalnya daripada syurga. Sebab itu jangan tolak. Kalau kita tolak bau wangi ni, seolah-olah kita macam tak suka syurga, macam itulah istilahnya. Tapi jangan tolak bau bila orang menghulurkan minyak wangi kepada kita, sebab bau yang wangi ni, kata Nabi SAW, dia asalnya daripada syurga. Kharaja minal jannah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana simbolik syurga ini, sebagaimana simbolik api kepada kepanasan api neraka Allah, api neraka Allah. Oh ni, ada betul lah. Saya tolong ni apa, handset ni ada orang call. Okey. Sebagaimana api itu simbolik kepada kepanasan api neraka, begitu jugalah dengan bau wangi itu adalah simbolik kepada syurga. Jadi Allah turunkan bau wangi dalam syurga ni sebagai simbolik kepada syurga. Sebagaimana Allah turunkan api selain daripada untuk masak, selain daripada dia sifatnya membakar, dia adalah simbolik kepada kepanasan api neraka. Saya terbaca satu artikel ataupun tulisan tentang kisah almarhum Muhammad Ali, juara tinju heavyweight dunia, kan? Bila dia dikesan, dalam koceknya ada lighter, ada pemetik api, ada lighter. Lalu ditanya, tuan tak isap ukuk, kenapa sentiasa bawa lighter? Bawa lighter. Ini selepas dia dah bersara daripada dunia tinju lah. Dia kata setiap kali dia teringin ataupun terlintas nak buat dosa, nak buat maksiat pada Allah, dia akan nyalakan api tu, letak jarinya, letak jarinya. Bila dia rasa panas, dia tarik, dia akan cakap pada diri dia, Ali, engkau ke atas planet muka bumi ini, engkau paling hebat sekali bertinju, tak ada orang boleh kalahkan kau. Kalaulah api dunia saja tak mampu kau tahan, bagaimana kau nak menahan api neraka di akhirat yang lebih panas daripada api dunia? Tu sebab itu Sayyidina Ali Muhammad Ali ni sentiasa bawa lighter dalam kocik dia, sebab bila dia terlintas nak buat maksiat, dia akan bakar jari dia. Itu yang saya baca artikel lah, wallahu a'lam tentang tu. Jadi api simbolik kepada api neraka, syurga adalah simbol ataupun simbolik kepada syurga Allah SWT. Minyak wangi adalah simbolik kepada syurga Allah SWT. Yang ketiga, orang yang berwangi-wangian ni ataupun orang yang sentiasa wangi ni akan didampingi oleh para malaikat. Jadi malaikat suka berdamping dengan orang yang wangi-wangi. Malaikat tak suka berdamping orang yang busuk. Sebab itu bila kita masuk dalam tandas, malaikat tak akan ikut kita masuk dalam tandas. Sebab itu kita ni ada 10 malaikat yang namanya malaikat hafazah, malaikat yang menjaga manusia. Dia akan tukar shift 10 lagi nanti
yang bertugas untuk waktu siang ni, dia lapor diri selepas solat subuh sampailah solat asar. Yang menjaga kita pada waktu malam adalah malaikat yang lapor diri pukul 10 selepas daripada solat asar sampai subuh esok. Dia ada 10 malaikat, dipanggil malaikat hafazah. Dan kata ulama, malaikat hafazah ni berpisah pada kita 3 perkara. Yang pertama, bila seorang itu mandi, bila mandi masuk dalam tandas, tak ada perlindungan, tak ada escort. Sebab itu kita kena minta terus direct pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal qaba'is. Ya Allah Tuhanku, aku berlindung padamu ya Allah daripada khubsi, syaitan jantan, khaba'is, syaitan betina. Sebab dalam tu penuh dengan syaitan. Sebab tempat yang kotor ni syaitan suka. Tempat yang kotor syaitan suka. Jadi kita malaikat takkan teman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat takkan teman kita ataupun bersama kita bila kita masuk bila kita buang air besar ataupun buang air kecil. Okay? Bila buang air besar, buang air kecil, malaikat takkan bersama kita masuk dalam tandas sebab tempat yang kotor. Yang ketiga, kata ulama adalah bila seseorang itu bersama dengan pasangannya ataupun persetubuhan, melakukan persetubuhan, ketika itu tak ada perlindungan daripada malaikat, jadi kena minta direct pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana doanya? Tuan-tuan sendiri tahu dah doa macam mana, kan? Doa minta supaya jangan diusik benih yang dipancarkan dalam rahim isteri itu diusik oleh syaitan ataupun dirosakkan oleh syaitan. Dia doa dia 3 perkara. Dan ada satu lagi tambahan. Ini sekadar tambahan maksudnya. Ulama mengatakan bahawa malaikat akan berpisah dengan seorang itu bila seorang itu sering cakap bohong. Sebab bila seorang itu berbohong akan keluar bau yang terlalu busuk keluar daripada mulutnya. Sebab itu ada mazhab dalam fiqah ni, mazhab kecil dalam fiqah ni, dia kecil. Orang yang berbohong ni batal wuduk. Orang yang berbohong ni batal wuduk. Sebab dia ambil simbolik, orang yang berbohong ni akan keluar bau busuk daripada mulutnya sehingga malaikat semua lari. Malaikat hafazah semua lari. Ada yang diberitakan bahawa malaikat rakit hati pun lari ketika tu sebab bau yang terlalu busuk keluar daripada mulut orang yang cakap bohong ni. Sebab itu orang yang sering cakap bohong ni malaikat tak suka jaga dia. Malaikat tak suka, akan nak keluar bau busuk. Baik tu kalau dia bercakap je bau busuk, kalau dia bau busuk je. Jadi malaikat yang sepatutnya jaga dia semua lagi tak suka jaga dia. Sebab tu okey. Jadi bila kita didampingi oleh para malaikat, yang keempat, kita akan dijauhi oleh syaitan. Jadi orang yang wangi ni akan dijauhi oleh syaitan. Okey. Yang kelima, kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dia Adabus Syafi'i, Adab Asy-Syafi'i, ataupun ada yang panggil kitab ni dengan nama Wasiat Imam Syafi'i, ada 4 perkara yang menguatkan tubuh badan. Ada 4 perkara yang menguatkan tubuh badan. Yang pertama, makan daging. Makan daging. Nanti kita bicara bab makanan Nabi SAW sampai masa nanti insya-Allah. Kenapa daging? Sebab Nabi suka makan daging. Daging macam mana? Masakan dia macam mana daging tu? Kita bicara tentang tu. Rupanya daging ni adalah sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan kita. Tapi daging merah ni, maksudnya daging kambing atau daging lembu ni ada had pengambilannya. Iaitu setiap sajian kita sehari tak boleh lebih daripada 2 kotak mancis. Itu had untuk kita ambil daging. Sebab kalau ambil lebih, dia kolesterol tinggi, asid tinggi, jadi itu. Jadi tak boleh lebih daripada 2 kotak mancis yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau tuan-tuan boleh rujuk dalam My Health Portal, portal My Health Kementerian Kesihatan. Memang ada saiz dia adalah betul. Saya dah rujuk dengan doktor pula, pakar nutrisi, memang betul Ustaz dia kata tak boleh lebih daripada 2 kotak mancis. Kita kalau pergi kedai steak, kedai apa, bukan kotak mancis kotak tisu besar ni kita punya daging. Jadi kalau dah ambil besar kotak tisu ni tuan-tuan, seminggu tak boleh ambil daging. Sebab kita dah ambil yang semalam, yang dah ambil yang besok punya minggu depan kita dah ambil kan. 2 kotak mancis. Ini berapa kotak mancis ni? Sebab tu insya-Allah. Yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Adabus Syafi'i, yang kedua adalah berpakaian daripada kapas.
yang berpakaian daripada kapas. Sebab kapas ni cotton. Kapas ni dia menyerap peluh. Bila menyerap peluh, dia akan istilahnya menghalang daripada pembentukan kulat pada kulit kita, fungus. Jadi dia bila berpeluh, sifat kapas tu dia menyerap peluh. Jadi badan kita sentiasa kering, jadi tak basah dengan peluh. Bila tak basah dengan peluh, dia akan menghalang daripada pembentukan ataupun pembiakan kulat pada kulit kita. Sebab itu dikaji tentang tu. Yang ketiga, memakai haruman minyak wangi. Minyak wangi ni maksudnya dia salah satu terapi. Sebab itu kalau tuan-tuan, saya pernah rujuk dengan seorang, dia pakar terapi minyak wangi, dia pakar terapi warna. Sebab tuan-tuan, kalau saya insyaAllah bulan 10 ni Maulid Rasul, insyaAllah keluar buku yang saya tulis ni, Rasional 24 Jam Sunnah Nabi, insyaAllah akan keluar. Dan ikut kajiannya dah siap lah. Dan saya pun dah tulis buku tersebut pun dah siap dah. Cuma sekarang dah proses design. Nanti insyaAllah doakan tuan-tuan, kalau tak ada halangan, Maulid Rasul ni terbitlah buku 24 Jam Rasional Sunnah Nabi SAW. Kalau di Radio Hakim dah tahun kedua, nak masuk tahun ketiga dah. Tahun kedua nak masuk tahun ketiga dah. Berarti lebih 80 rasional sunnah saya dah bincang di Radio Hakim setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Kalau tuan-tuan nak ikut, ada. Kalau nak buka dekat FB Ikim FM, ada video-video yang sebelum-sebelum ni bicara tentang ni. Kalau nak ikut apa nama, boleh juga, ada rakamannya di YouTube Zon Kuliah. Medina Studio. Medina Studio. Ataupun boleh ikut dalam saya punya page saya, Ustaz Roshdi Ramli Al-Jawhari. Boleh kat situ pun ada, insyaAllah. Okey, itu Yang keempat, tadi kita bicara tentang yang keempat, kata Imam Syafi'i adalah kerap mandi. Untuk kuatkan tubuh badan kita ni ada 4. Yang pertama, makan daging. Daging tu jangan lebih daripada 2 kotak mancis. Lepas tu dagingnya kena bakar. Nanti kita bicara tentang daging lah. Daging ni terlampau detail sangat. Nabi pun suka daging. Nabi suka daging. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, berpakaian daripada kapas. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, memakai haruman. Sebab itu ada terapi minyak wangi. Sebab itu pewangi ataupun bau yang paling tak sesuai diletakkan dalam kereta apa adalah bau lavender. Sebab bau lavender ni adalah terapi untuk orang yang ada penyakit insomnia, penyakit susah nak tidur malam. Lepas tu kalau tuan-tuan pakai dekat kereta pewangi lavender tu, yang bau kereta tak terlelap tu, dia yang terbaiknya bau apa? Bau yang agak tajam sikit. Bau apa? Bau limau. Jangan letak bau vanila, lapar perut nanti. Ada rasa bau vanila, lapar perut. Saya beli itu, sedap bau vanila ni kan. Bila letak dalam kereta, aduh, masuk kereta je lapar, masuk kereta je lapar. Sebab bau vanila tak sesuai juga. Bau pandan pun tak sesuai juga. Aduh mak, teringat apa nama, lapis pandan lah apa ya. Jadi tak sesuai. Yang sesuai adalah bau limau. Bau limau, citrus citrus tu yang sesuai. Lavender sangat tak sesuai. Sebab lavender ni adalah terapi untuk orang yang susah nak tidur malam. Itu kalau kita pasang minyak wangi yang jenis bakar tu, haruman lavender tu untuk bilik tidur kita, untuk kita tidur nyenyak, tidur lena tu insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya rujuk kepada pakarnya, kalau boleh saya sebut di sini, adalah Puan Rina Bahar. Dia memang ada certificate, international certificate tentang terapi warna dan terapi minyak wangi. Nanti kita bicara tentang pakaian Nabi SAW pun ada warna hijau, apa kebaikan dari sudut sains. Warna hijau ni untuk akhlak apa, putih apa, nanti kita bicara tentang tu. Tuan-tuan sabar, insyaAllah. Doakan saya panjang umur, sihat tubuh badan, Allah berikan hadiah yang banyak untuk mengkaji. Kalau sejak bulan 7 itu, 1 bulan 7 di Radio Hakim, saya bicara tentang rasional akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi apa? Contohnya, Nabi tidak pernah mengatakan tidak. Apa rasional dari sudut psikologi, dari sudut ni. Minggu lepas saya bawa tentang
sifat Nabi, akhlak Nabi yang dipanggil ithar. Ithar ni mendahulukan sahabat. Walaupun kita memerlukan yang tu, bila mendahulukan sahabat, itu dipanggil ithar. Jadi ada rasional dari sudut psikologi, apa kebaikan kalau kita ni jadi orang yang suka mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri, kan? InsyaAllah. Okey, selesai. Ada 4 tadi kan kita bicara. Okey. Jadi 5 kebaikan minyak wangi. Pertama adalah bau wangi itu keluar daripada syurga. Yang kedua, sebagaimana api simbol ataupun simbolik kepada api neraka, minyak wangi atau bau wangi itu adalah simbol kepada syurga. Yang ketiga, orang yang wangi ini didampingi oleh para malaikat. Yang keempat, akan dijauhi oleh syaitan, sebab syaitan tak suka orang bau busuk, tak suka bau wangi, dia suka bau busuk. Yang kelima, ada terapi minyak wanginya. Lepas tu kalau tuan-tuan ngantuk sangat kan, akak-akak kalau ngantuk dengan kuliah ke apa ke, jangan sedut minyak kapak. Minyak kapak ni kita segar sekejap je sebab ada mentol dia. Ada mentol kan, dia ada bau tu, ada perasa dia. Kita sedut minyak wangi, sedut kuat-kuat je. Minyak wangi, ya, segar. Sebab minyak wangi ni ada terapi dia. Sebab itu minyak wangi ni, cara memakainya adalah pada kulit, bukan pada pakaian. Sebab bila dia masuk dalam kulit kita, sebab minyak wangi ni semua daripada hasil tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau masuk bawah kulit kita ni, dia ada kebaikan untuk kulit. Jangan pakai atas baju tak boleh tahan lama kan. Campur dengan bau peluh ketiak kita kan, wangi pada baju, lepas tu campur kat ketiak, tu jadi bau dia, wah, tak tahu nak cakap apa. Wangi tak wangi, masam pun tak masam. Kan, bau hapak, bau hapak. Jadi jangan pakai kat baju, pakai atas kulit, pakai atas kulit. Okey, selesai. Okey. Seterusnya. Okey. Wangian ni sunnah dipakai ketika mana? Ketika bila? Pertama sekali adalah pada hari Jumaat. Wangian ataupun berwangi-wangian, pakai minyak wangi ni sunnah dipakai pada hari Jumaat. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah dipakai pada hari raya, hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Aidil Fitri. Yang ketiga, ketika hendak berihram, sebelum kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sebelum kita niat tu, pakai dulu banyak-banyak. Nak mandi pun tak apa, boleh mandi dengan minyak wangi, tak apa. Yang kena dam itu adalah bila kita dah berniat baru kita pakai. Sebab itu ada 13 pantang larang bila mana seorang tu dah berniat ihram. Ada 13. Pertama adalah berwangi-wangian. Apa rasionalnya? Apa rahsianya? Apa hikmahnya? Kita bila ihram tak boleh pakai wangi-wangi. Kan Allah suka yang wangi. Kenapa bila kita ihram tak boleh pakai wangi-wangi? Rupanya itu adalah cara Allah nak pisahkan kita dengan dunia. Bila kita buat umrah, buat haji kan, kita berihram tu sebenarnya Allah nak pisahkan kita dengan dunia. Boleh tak kita pisah dengan dunia? Kadang-kadang orang ni, dalam tuan-tuan ni, dia tak pakai seluar dalam memang tak selesa. Daripada dulu lepas sunat, lepas sunat memang tak pernah tak pakai seluar dalam, Jadi bila pakai ihram tu, dia memang tak selesa sangat, tuan-tuan, tak pakai seluar dalam. Bayangkan pakai ihram daripada KLIA, pening kepala dia, tuan-tuan. Tak pernah aku tak pakai seluar dalam macam ni punya lama ni, meleceh. Kita cakap pula, minta maaf Itu yang dia kata meleceh, Ustaz. Ada satu jemaah saya bawa, dia apa nama, dia kata, Ustaz, saya tak biasa sangat, Ustaz, tak pakai seluar dalam ni, boleh tak, Ustaz, nanti sebelum niat saya buka, Ustaz. Dan tu kita kat Madinah nak masuk Mekah. Saya cakap boleh, tapi tak lama tau kita pakai. Walaupun Haji pakai ni tak lama pun tak apalah, Ustaz. Dia kata yang penting ni tak selesa. Dia kata tak pernah tak pakai, dia kata. Pakailah, tapi jangan lupa buka nanti. So saya pun jemaah ramai, tak cara dah haji seorang ni, pakcik seorang ni. Lepas tu kita pun dah naik atas bas. Okey, jom kita niat sama-sama. Saya buatlah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Okey, bas pun bergerak daripada Bir Ali tu.
daripada Bil Ali, rupanya daripada Masjid Nabawi ke Bil Ali tak sampai 10 minit. Setengah jam paling lama pun dah sampai dah. Dia ingat tak apa, okey lah. Saya pun lupa yang dia beritahu saya tadi. Tengah-tengah tawaf, pusingan ke berapa saya tak ingat, dia datang jumpa saya. Dia terus empit saya, "Ustaz, saya lupa buka surah dalam Ustaz." Allahu Akbar. Cakap macam mana ni? Tak apa. Kalau kita tak sengaja buka cepat, jadi tak kena dam. Kat situ juga tak londek. Jangan kat sini, pergilah jauh-jauh sikit. Tengah-tengah tawaf tu dia nak buka surah dalam. Makcik, jangan kat sini, jauh-jauh sikit. Lepas tu nanti makcik masuk balik. Maksudnya pusingan ni makcik rugi, tak apa. Nanti kalau kita orang dah habis tujuh, makcik tambah tu lagi. Pergi buka jauh-jauh sikit sana. Baru dia nak buka, dia lupa pakai surah dalam kan. Masya-Allah. Jadi ketika ihram, sunnah kita sebelum ihram sunnah kita berwangi-wangian, sebab kita akan berhadapan dengan peluh panas. Tempohnya kalau kita niat dekat Tan'im, Masjid Saidina Aisyah tu, jaraknya tak jauh pun, 8 km ke 10 km daripada Masjidil Haram. Itu pun kalau kita ukur 2 jam tempoh dia, tawaf dengan sa'i, dah habis tu 2 jam sampai tahlul, sampai gunting rambut tu 2 jam. Jadi 2 jam kita berpeluh, tawaf, sa'i, berpeluh 2.9 km, dekat 3 km jalan kaki, tawaf lagi kan. Jadi berpeluh. Jadi disunahkan kita berwangian sebelum, bukan semasa. Kalau semasa itu sebenarnya hikmahnya Allah nak pisahkan kita dengan dunia, supaya kita boleh ini tentang beribadah pada Allah, lupakan dunia. Suruhnya menghadiri solat jemaah. Ini sunnah kita pakai ketika mana kita menghadiri solat jemaah. Sunnah pakai minyak wangi. Yang kelima, sunnah memakai minyak wangi ketika menghadiri majlis keraian. Majlis keraian, kenduri kahwin, apa lagi, semua tu sunnah, sebab kita akan bergaul dengan orang. Jadi kalau kita bau badan kita busuk, psikologi kata kita ni akan hilang confident, level confident kita akan jatuh down, level confident kita akan jatuh, akan turun, sebab kita sendiri tak selesa dengan bau badan kita. Kita anggap orang yang kita berbual ataupun orang yang kita rapat tu bau badan kita. Sebab itu kita akan teragak-agak untuk berkata-kata. Kita akan jadi itu antara keburukan dia lah. Kalau badan kita berbau, dia akan menjatuhkan level confident kita. Level confident kita. Okey, seterusnya. Yang keenam, menghadiri majlis ilmu dan bertadarus Al-Quran. Jadi majlis ilmu macam ni, sunnah kita pakai minyak wangi. Ibu-ibu kat belakang, siapa yang pakaikan minyak wangi pada anak dia sebelum pergi sekolah? Kalau tak, besok start hari Selasa sekolah, sebelum pergi sekolah, pakaikan dia minyak wangi, dapat pahala sunnah. Ibu yang pakaikan dapat pahala sunnah, anak yang pergi sekolah pun dapat pahala sunnah. Lepas tu syaitan tak kacau dia nanti kat dalam kelas. Sebab syaitan tak suka orang wangi-wangi. Syaitan tak suka orang wangi, syaitan suka orang yang busuk. Jadi bila dia berwangian, anak kita dipelihara oleh malaikat dekat sekolah nanti. Termasuklah kita nak pergi kerja tu, nak pergi kerja. Yang seterusnya, yang ketujuh, ketika bersama isteri. Ketika bersama isteri ataupun ketika bersama suami. Jadi dua-dua, suami kena wangi, isteri kena wangi. Bukan suaminya wangi ataupun isterinya wangi, suami setiap masa. Jadi sunnah. Sunnah ketika bersama isteri. Okey, ada satu hadis tentang bagaimana kita nak kategorikan minyak wangi bagi perempuan yang macam mana, minyak wangi bagi lelaki macam mana. Ke boleh semua? Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu, wa tibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an kata, Rasulullah SAW bersabda,
minyak wangi bagi lelaki apa yang zahir, maksudnya kuat baunya dan tersembunyi warnanya. Warnanya kurang sikit tak nampak. Okey, jadi dia kena bau yang keras. Sebab apa? Sebab orang lelaki ni badan dia lebih busuk berbanding perempuan. Ketiaknya lebih busuk berbanding perempuan. Sebab apa? Sebab lelaki ni lebih aktif berbanding perempuan. Satu. Yang kedua, sebab dia suka makan bawang. Orang perempuan dia tak suka makan bawang. Sebab tu dia badan dia tak bau sangat. Orang lelaki suka makan bawang. Bawang putih lagi lah menyebabkan ketiak kita bau masam, kan? Tapi bawang putih dengan bawang merah, bawang merah ataupun bawang besar, bagus untuk kekuatan batin lelaki. Itu lain pula. Kita bicara tentang pemakanan Nabi, kita bicara tentang pemakanan Nabi SAW. Jadi sebab itu untuk lelaki ni suka makan bawang, sebab dia boleh menguatkan tenaga batin. Dan minyak wangi bagi perempuan pula, tuibun nisa ma zahara launuhu wa khafiyaruhu, apa yang terzahir warnanya tetapi tersembunyi baunya. Bermaksud tersembunyi ini dia dan orang sebelah-sebelah je boleh bau. Bukan perempuan ni tak boleh wangi langsung. Boleh. Takkanlah orang lelaki je boleh wangi, perempuan kena busuk, tak. Maksudnya kalau dia pakai minyak wangi, dia sendiri yang bau dan orang kiri dan kanan saja yang bau. Bukan bila dia masuk ruangan ni terus bau, ataupun dia lalu satu lorong tu tinggal baunya. Itu boleh bawa kepada maksiat. Sebab itu orang perempuan boleh wangi-wangi. Orang perempuan lagi banyak wangi. Shampoo dia wangi, sabun wangi dia. Kita sabun buat basuh baju pun boleh buat mandi kita. Orang perempuan tak boleh. Dia ada memang set dia untuk mandi, ada sabun dia, shampoo mesti shampoo dia, kan. Kita lantaklah. Kadang-kadang sabun mandi tu boleh buat shampoo. Orang lelaki ni sabun mandi tu boleh buat shampoo. Orang perempuan lain. Jadi wangian daripada terhasil daripada bau shampoo, bau minyak wangi, bau sabun, itu boleh, hukumnya harus. Yang tak boleh, yang Nabi tegah adalah bau yang sampai menusuk hidung sehingga menarik perhatian lelaki kalau kita lalu. Itu hukumnya haram. Tapi orang lelaki pula dia kena pakai yang kuat sehingga kalau dia lalu orang akan tertarik dengan baunya, sebab orang lelaki badannya memang berbau berbanding perempuan. Jadi ada garis panduannya tentang tu. Mungkin tuan-tuan akan tanya tentang apa hukum Ustaz pakai minyak wangi ada alkohol, kan? Ustaz, ada alkohol boleh pakai tak? 2 minit. Fatwa Majlis Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi hal agama Islam kali ke-7 bersidang pada 11 dan 12 April 1984 telah membincangkan bahawa alkohol daripada wangian itu adalah harus. Alkohol menurut pandangan Islam, Muzakarah telah memutuskan bahawa ubatan pewangi yang ada kandungan alkohol adalah harus dan dimaafkan. Begitu juga dengan fatwa kerajaan Brunei, dikata campuran bahan kimia adalah haram meminumnya kerana sifatnya memudaratkan seperti mana racun. Adapun barangan kosmetik yang mengandungi alkohol yang dihasilkan melalui sintetik ataupun tiruan daripada campuran bahan kimia adalah harus menggunakannya kerana dia bukan najis. Kecuali kalau air arak tu campur, tu memang najis. Najis daripada arak tu lain. Jadi kalau daripada sintetik, daripada kimia, tiruan, hukumnya harus pakai. Jadi pakailah tanpa was-was. Pakailah tanpa was-was. Boleh, tak ada masalah. Okay, selesai tuan-tuan, insya-Allah. Jadi inilah kebaikan minyak wangi. InsyaAllah untuk pertemuan kita akan datang, nanti kita bicara tentang rasional pakai cincin. Jari mana? Bagaimana bentuk cincin Nabi SAW? Dia berbuat pada apa? Nanti kita bicara tentang dia. Cukup sekadar itu. Tuan-tuan, saya ada bawa buku sikit, ada di luar sana. Minta maaf kita tangguh sikit. Ini buku yang saya tulis tentang Nabi SAW, daripada Nabi sebelum Nabi lahir sampai Nabi wafat. Ada di luar sana. Ada juga buku tentang apa hukum ucap Alhamdulillah. Okay. Kemudian ada buku tentang wirid cinta kepada Allah, ini terapi patah hati, 10 hari besar Islam, dan juga yang last sekali adalah ini untuk orang perempuan di belakang ni, pakaian dan perhiasan menurut syariat Islam. Apa hukum mendedahkan aurat kepada orang perempuan yang bukan Islam? Orang perempuan dedah aurat, dedah rambutnya pada perempuan yang bukan Islam, apa hukumnya?
Hukumnya harus, tak masalah. Tapi kalau perempuan yang bukan Islam tu kita rasa dia akan ceritakan peliharaan rambut kita kepada lelaki ajnabi yang lain, hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi dalam buku ni semua terjawab. Kan dekat luar. Tuan-tuan kalau tak buat duit tak apa. Sekarang ni zaman moden, boleh kita online. Tinggalkan nombor telefon, kita bagi akaun, tuan-tuan boleh bank in macam tu lah, insyaAllah. Jadi cukup cerita tu. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.